bedah siasat terhadap mayat yang meninggal akibat COVID-19. Ada tak negara yang pernah buat? Betul ke Singapura negara pertama yang buat bedah siasat dan kemudiannya menukar protokol rawatan yang dijalankan untuk pesakit-pesakit COVID-19. Sebelum ni katanya Russia yang buat dan mereka gelabah bagi ubat cair darah kepada semua orang sebab katanya yang membunuh bukan virus tetapi darah beku. Ada pula yang cakap sebelum ni Itali yang buat dan negara-negara lain yang buat dan mereka kata COVID-19 tak wujud, ia hanyalah satu penipuan. Macam-macam mesej yang tular di WhatsApp. Apa yang sebenarnya? Kenapa tak pernah ada doktor yang buat bedah siasat? Boleh tak kita cari apa-apa maklumat berkenaan dengan penemuan yang dijumpai melalui bedah siasat terhadap pesakit yang meninggal akibat COVID-19. Melalui video ini saya akan share dengan you all semua info tentang penemuan yang didapati daripada bedah siasat pesakit yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 dan saya juga akan sharekan apakah yang sebenarnya sangat menakutkan berkenaan dengan kematian yang dikaitkan dengan jangkitan COVID-19. Sebelum itu jangan lupa like dan juga subscribe official channel Celoteh Dr. Mala dan kalau ada apa-apa yang you all nak tanya boleh tinggalkan di ruangan komen dan kemudiannya saya akan jawab. Thank you so much. Okay. Sebelum tu Dr. Mala nak terangkan beberapa perkara kepada you all semua. Bedah siasat terhadap mayat yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 ada dilakukan di negara-negara luar, kebanyakannya di negara-negara barat. Kenapa tak buat di negara Asia ataupun di Malaysia sendiri? Sebab kita dikekang oleh prinsip agama, budaya, sentimental keluarga dan sebagainya, ya. Tetapi di negara contohnya Jerman, hari ini saya akan share satu clinical study yang dijalankan di negara Jerman yang mana bedah siasat dilakukan dan penemuan dijalankan, ya. Jadi di negara Jerman dia ada satu peruntukan undang-undang untuk bedah siasat iaitu Seksyen 25/4 Akta Perlindungan Jangkitan Jerman ataupun Akta Perlindungan Penyakit Berjangkit Jerman, ya, yang mana ia mewajibkan bedah siasat ataupun postmortem dilakukan terhadap sesiapa yang meninggal akibat penyakit berjangkit supaya improvement dapat dilakukan terhadap orang-orang di Jerman. Jadi orang yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 tidak terkecuali daripada prosedur postmortem. Walaupun data itu disimpan untuk tujuan ataupun penggunaan perubatan atau klinikal sahaja, tetapi melalui kelulusan daripada ethical committee, data tersebut boleh dikumpulkan supaya bidang perubatan dapat improve dan juga dapat belajar daripada postmortem tersebut untuk orang kata penambahbaikan dilakukan. Okey, melalui clinical study ini ia sebenarnya berlaku di Hamburg, iaitu bandar kedua terbesar di Jerman dengan kepadatan penduduk lebih kurang 1.8 juta. Semua bedah siasat ini dilakukan di Jabatan Perubatan Undang-Undang Pusat Perubatan Universiti Hamburg-Appendorf. Okey, dan clinical study ini yang mana saya telah sertakan di ruangan link di bawah, dia merumuskan bedah siasat yang dilakukan terhadap mayat 12 pesakit yang meninggal akibat jangkitan COVID-19 di Jerman ini dan mereka ini semua disahkan kematian dengan menggunakan tes RT-PCR. Okey. Jom kita tengok apakah rumusan, apakah penemuan, apakah yang didapati daripada proses bedah siasat ini. Okey, yang pertama, umur purata mereka yang meninggal adalah lebih kurang 73 tahun, iaitu mereka berumur lebih kurang 52 hingga 87 tahun. Ingat ya guys, 12 mayat. Okey, sebelum tu saya nak buat satu disclaimer. Di sepanjang video ini saya akan menggunakan dua perkataan agak kerap, iaitu mayat dan juga mati. Saya minta maaf, saya terpaksa menggunakan perkataan ini. Kita semua menyampaikan salam takziah dan juga belas kasihan kita terhadap semua pesakit yang meninggal akibat jangkitan ini di negara Jerman ini dan juga kita sampaikan salam takziah kepada semua ahli keluarga yang terlibat, ya. Tetapi video ini dan sharing ini dan apa yang saya nyatakan dalam video ini adalah
khususnya untuk pemahaman dan kepada orang awam, dan juga supaya kita dapat iktibar daripada kematian ini, supaya kita dapat berikhtiar dan berbuat lebih baik. Okey. Jadi melalui video ni Dr. Mala nak sharekan satu clinical study, kajian klinikal yang mendedahkan 12 mayat yang melalui prosedur bedah siasat, dan kesemua 12 mayat ini sebenarnya adalah pesakit yang meninggal akibat jangkitan COVID-19. Okey, jadi apakah penemuan, apakah yang menyebabkan kematian, apakah yang menakutkan, apa yang kita pelajari, jom kita bongkar melalui video ini. Jangan lupa like, follow dan subscribe. Now, 12 mayat kesemuanya meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19. Mereka semua disahkan positif COVID-19 sebelum kematian melalui tes COVID-19 RT-PCR, sama ada hidung, mulut, tekak ya, ataupun melalui body fluid yang lain seperti kahak daripada paru-paru dan sebagainya. Umur purata mereka adalah 73 tahun, iaitu kesemua 12 mereka berumur di antara 52 hingga 87 tahun. 75% adalah lelaki, manakala 25% adalah perempuan. Dua daripada 12 pesakit ini meninggal dunia di luar hospital, iaitu mereka brought in dead ke hospital. 5 daripada mereka meninggal dunia di ICU setelah rawatan cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR gagal, manakala 5 lagi sedang menerima rawatan di ward biasa di hospital sebenarnya, tetapi masih meninggal dunia. Bagi semua 12 pesakit yang didedahkan melalui rawatan prosedur postmortem ini, mereka semua mempunyai penyakit komorbid seperti penyakit jantung, penyakit asma, kencing manis, obesiti dan lain-lain lagi. Okey, 10 daripada 12 mayat ini melalui satu prosedur yang khas di Jerman yang disebut sebagai postmortem computed tomography ataupun CT scan seluruh badan yang dilakukan selepas kematian, iaitu CT scan terhadap mayat. Ini adalah satu prosedur khas yang dilakukan di Jerman menggunakan teknologi pengimbas multi-detector Philips Brilliance 16 slice. CT scan ini dilakukan daripada kepala sampai ke separuh peha dengan slice dia 1 mm. Setiap 1 mm sel dapat dikesan dan diimbas, dan ia dikaji untuk dilihat apakah perubahan yang berlaku. Selain daripada itu, kesemua mayat ini melalui proses iaitu tisu daripada organ-organ yang penting seperti jantung, paru-paru, hati, buah pinggang, limpa, pankreas dan otak. Tisunya diambil, dihantar ke makmal supaya tisu dia dapat dilihat di bawah mikroskop. Kita panggil histopathology testing, ya, untuk dia tengok apakah perubahan, apakah bentuk tisu itu, supaya pakar boleh tengok di bawah mikroskop. Ini pun dilalui juga. Dan satu lagi prosedur yang dilalui oleh semua mayat ini adalah ujian virologi, iaitu sampel darah diambil daripada jantung, paru-paru, hati, buah pinggang, salur saphenous vein, iaitu salur di kaki, dan sampel darah ini dihantar ke makmal untuk tengok berapa banyak virus, apa kepekatan virus dan sebagainya. Dia dipanggil virology test. Okey, dan juga beberapa organ lain yang dikaji melalui postmortem ini adalah prostat dan testis pada lelaki, ovari pada perempuan, usus kecil, salur karotid dan juga tekak, apa yang kita panggil pharynx, dan otot-otot muscle, dia tengok ada virus tak, apa bentuk sel dia, apa finding daripada histopatologi dan sebagainya. Okey. Prosedur postmortem CT scan hanya dilalui oleh 10 daripada 12 mayat tadi, sebab 2 lagi mayat dia tak dapat nak dibawa ke hospital besar yang dekat tengah-tengah bandar Jerman tu atas sebab logistik. Tapi dia buat postmortem, cuma CT scan tu je yang dia tak buat. Jadi apakah yang dijumpai melalui postmortem CT scan ni? Ia menunjukkan bahawa paru-paru sangat padat
begitu banyak virus dan begitu banyak sel darah putih yang melawan virus, kita panggil limfosit, yang berada pada permukaan dan juga di dalam paru-paru. Ya, ini menunjukkan bahawa satu peperangan di antara virus dan juga askar-askar daripada sistem imun badan kita berlaku di permukaan paru-paru tersebut, ya, dan ia berlaku pada tahap yang tinggi, dipanggil intense inflammation on the surface of the lung. Okey, 7 daripada pesakit pula mengalami apa yang dia orang jumpa adalah ada darah beku dekat kaki, trombosis dalam vena. Dan 4 daripada 12 mayat tersebut dia orang jumpa darah beku dekat salur pernafasan, salur darah di paru-paru, pulmonary embolism. Okey, apa lagi? 6 daripada 9 mayat tersebut, iaitu 9-nya lelaki, ya, sebab tu saya kata 6 daripada 9. 6 daripada 9 lelaki, mayat lelaki, bila dia orang tengok rupa-rupanya ada darah beku dekat kelenjar prostat. Ya, sebab itulah kita kata ada sesetengah pesakit yang dapat jangkitan COVID-19 ada masalah kesuburan, sebab melalui postmortem kita tengok ada darah beku dekat kelenjar prostat rupanya, ya, tapi bukan semua, 6 daripada 9. Okey. 6 daripada 12 pula dia nampak begitu banyak radang yang berada di tekak, di pharynx, ya. Pharynx mereka semua, pharynx 6 daripada 9 mayat ini begitu merah, begitu padat dengan sel-sel darah putih, iaitu limfosit, dan begitu banyak radang yang berlaku, ya. Chronic pharyngitis dia kata. Okey, 1 daripada 12 tu dia jumpa sel darah putih dekat jantung, dekat myokardium, yang menunjukkan bahawa radang juga berlaku di jantung. 6 daripada mayat tersebut mereka jumpa ada virus yang begitu banyak, dipanggil viremia. Okey, 5 daripada 12 mayatnya mereka jumpa begitu tinggi kepekatan virus, high viral RNA titers, dekat hati, buah pinggang dan juga jantung. Okey, dan 4 daripada 12 pesakit itu tadi dia orang jumpa virus ni dekat dalam otak dan juga salur darah kaki. Okey, so ini adalah apa yang mereka jumpa melalui tes-tes seperti tes darah, tes histopatologi, dan yang dia orang nampak bila dia buka dengan mata kasar. Okey, yang Dr. Mala sebut sebelum ini semuanya adalah 3/12, 9/12, 7/12 dan sebagainya. Apakah yang ada dekat semua mayat ini? 12/12 mayat ini, apa yang mereka jumpa adalah kepekatan virus SARS-CoV-2 ataupun COVID-19 yang begitu tinggi di paru-paru semua mayat ini, dan mereka jumpa bahawa itu adalah sebab utama yang membawa kepada kematian, iaitu paru-paru penuh dengan virus dan askar yang menentang virus ni. Dua-dua ada dengan kepadatan yang begitu tinggi, high viral titer with high lymphocytes infiltration dekat paru-paru, dan mereka memperihalkan, mereka menceritakan, memberi gambaran tentang paru-paru itu yang begitu padat, begitu merah, begitu basah dan begitu berat sekali, ya. Berat paru-paru ini yang mereka jumpa di dalam postmortem, berat maksimumnya adalah 3.4 kilo dan berat puratanya adalah 1.988 kilo. Buat pengetahuan you all, paru-paru biasa kalau lelaki berat dia dalam 840 gram sahaja, manakala wanita pula lebih kurang 630 gram sahaja, tak sampai 1 kilogram pun. Tetapi mayat pesakit COVID-19 ini bila dia ditimbang, dia lebih kurang 3.4 kilo, guys, ya. Berat purata adalah 1.98, yang 3.4 kilo tu yang maksimum lah, ya. Dalam kes ke-11 dia kata 1.98 tu purata, ya. Jadi begitu tinggi orang kata sel-sel dan virus yang berada dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru itu begitu berat, ya. Dan histopatologi macam Dr. Mala terangkan tadi, dia ambil
ambil sel dan dia letak dekat bawah mikroskop untuk tengok apalah yang ada dalam paru-paru ni. Bila dia tengok adalah kerosakan tisu-tisu di paru-paru, dan juga mereka jumpa begitu banyak sel darah, salur-salur darah kecil yang pecah-pecah dekat dalam permukaan paru-paru tu, dan mereka jumpa begitu banyak virus dan begitu banyak askar terhadap virus ni yang dipanggil limfosit di situ, ya. Dan mereka jumpa radang yang berlaku pada kepekatan yang tinggi, high intensity inflammation yang dia jumpa, ya. Dan apa yang mereka jumpa adalah hasil bedah siasat ini pada rumusan mereka 7 daripada 12 pesakit sebenarnya mengalami simptom thromboembolism, ya. Ada darah beku, dan darah beku menyebabkan salur pecah. 3 daripada 12 salur darah beku itu menyebabkan salur dekat paru-paru pecah, manakala 8 daripada 12 menunjukkan paru-paru memang hancur, memang rosak disebabkan oleh severe inflammation, radang yang begitu teruk. Jadi rumusannya guys, kematian disebabkan oleh COVID-19 ini dia berpusat di paru-paru. Of course, organ-organ lain mereka jumpa ada juga yang terkesan, ya. Jantung, kelenjar prostat, buah pinggang, hati ada juga terkesan, ya. Otak pun ada juga. Virus di brain pun ada juga. Tetapi yang paling teruk terkesan, yang paling berat, yang paling banyak radang, yang paling berat orang kata adalah paru-paru. Ia yang membawa kepada kematian secara langsung. Alright, radang dan juga darah beku di paru-paru. Tapi kita kena ingat, ya, 80% daripada pesakit yang kena COVID-19 sebenarnya dia kena jangkitan yang ringan. 20% ni, 15% sebenarnya dia akan jadi kritikal tetapi dia selamat. 4% akan masuk ke ICU dan bertarung nyawa, dan 1% daripada itu yang meninggal dunia. Lebih kurang 1% worldwide punya orang kata statistik. Dan daripada 1% yang meninggal ni, dari salah satu kajian yang mengambil 12 mayat ni, dia jumpa, dia kata 7/12 ada darah beku, dan 3/12 darah beku tu berlaku di paru-paru. Jadi wajar tak kita gelabah tiba-tiba semua orang yang duduk dekat pasar, duduk kat rumah pun makan ubat cair darah seperti aspirin, ataupun yang baru jadi close contact terus makan ubat cair darah. No guys, tak boleh. Dia kena ada more benefit than harm. Saya rasa dekat semua video saya dah cakap dah. Setiap rawatan yang kita beri perlu memberikan pesakit ataupun individu tersebut lebih banyak manfaat daripada risiko. Tak boleh risiko tinggi, manfaatnya sikit sahaja. Tak boleh. Faham tak? Jadi tak perlulah percaya kepada mesej-mesej yang tular di WhatsApp. Tak perlulah duk gelabah makan ubat cair darah apa bagai sebab takut dapat darah beku, padahal COVID pun tak dapat lagi. Dan janganlah dengar mesej-mesej ini duk gelabah minta ubat cair darah, makan ubat cair darah curi-curi sebab duk takut dapat dapat darah beku kalau dapat COVID ni. Tak perlu, ya. Kalau betul-betul ada orang kata indication, ada sebab doktor pakar melalui ujian darah seperti D-dimer dan sebagainya, dia tengok ada risiko darah beku, maka mereka akan berikan ubat cair darah di ward dan juga ICU. Tetapi kalau tak kena lagi, tak perlu makan. Sabar dulu, jangan percaya mesej yang tular melalui WhatsApp jika tiada pengesahan daripada badan berautoriti dan doktor yang betul-betul praktis di hospital. Alright, so thank you so much sebab follow video ni. Sorry sebab banyak tersasul, banyak tersalah sebut. Saya harap mesej sampai bahawa daripada 12 mayat yang melalui proses postmortem, kesemua 12 dia orang nampak begitu tinggi radang di permukaan paru-paru, dan juga daripada 12 mayat ini 10 melalui proses postmortem CT scan, dan kesemua 10 dia orang jumpa begitu banyak radang dengan kepekatan yang tinggi di paru-paru juga, ya. Jadi fahamlah dan percayalah bahawa apa yang membunuh seseorang dalam perang COVID-19 ini adalah radang yang berlaku di paru-paru. Thank you so much. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, follow dan like official channel Celoteh Dr. Mala. Bye.